Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada video kali ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Al-Hisab. InsyaAllah dalam tajuk Al-Hisab ini kami akan membincangkan tentang ta'rif Al-Hisab istilahan wa lughatan. Seterusnya kami akan membincangkan tentang pembahagian Al-Hisab yang terbahagi kepada dua. Seterusnya adalah awalu man tusa'ir bihim an-nar, iaitu orang pertama yang akan dibakar di dalam api neraka. Seterusnya hikmah Al-Hisab, dan yang terakhir sekali ialah ahammiyatul iman bil hisab, iaitu kepentingan beriman dengan Al-Hisab. InsyaAllah saya akan membentangkan yang pertama sekali, iaitu ta'rif Al-Hisab lughatan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Aiman Zal Hasmi bin Adnan, 19BI01034. InsyaAllah kita akan teruskan. Al-Hisab lughatan. Ja'at fil kutubil lughah adatul itlaqat li lafzh al-hisab, wa min baina tilkal itlaqat al-adadu wal ma'dud wal ihsa' bid daqah at-tamah duna ziyadah wan naqsan. Ia bermaksud telah datang banyak kata-kata yang membawa maksud kepada Al-Hisab ini. Antara perkataan-perkataan itu ialah al-adad, iaitu jumlah, al-ma'dud, perkara yang dijumlahkan ataupun perkara yang dihitung, wal ihsa' bid daqah at-tamah duna ziyadah wan naqsan, iaitu satu pengiraan yang tepat tanpa adanya sebarang penambahan dan juga sebarang pengurangan. Dan walhasil an aqwal ahlul lughah fil murad bil hisab tashiru ila annahu yuradu bima'na al-kathirah fi syai' wa ziyadah fihi wal adadu wal ihsa' wad daqah fil adad duna ziyadah wa naqsan. Dan secara hasilnya ulama bahasa bersepakat al-hisab bermaksud dari segi bahasanya ialah sesuatu iaitu bermaksud banyaknya sesuatu perkara, peningkatan di dalamnya bilangan jumlah dan ketepatan tanpa adanya naik dan turun sesuatu perkara itu. Okey, baik. Yang tadi adalah ta'arif dari segi bahasa. Sebelum tu, nama saya Ahmad Ikhwan Syauqi bin Muhammad Khairani, 19BI01033. Kita terus kepada perbincangan kita Al-Hisab istilahan. Tawqifullahu ibadahu qabla al-insiraf minal mahsyar ala a'malihim khairan kanas aw syarran tafsilan la bil wazni illa man istathna minhum. Suatu perhatian oleh Allah Ta'ala terhadap semua hamba-hambanya sebelum beredar daripada mahsyar atas amalan-amalan mereka, sama ada amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Tafsilan la bil wazn, Allah akan menghitungkan segala amalan hamba-hambanya secara terperinci, dan Allah akan menghitungkan semua manusia illa man istasna minhum, kecuali bagi mereka yang telah dikecualikan, iaitu mereka yang mendapat ganjaran masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Kata Imam As-Sa'labi, Al-Hisab ta'rifullahu azza wa jalla al-khalaiq maqadir al-jaza' ala a'malihim wa tadhkiruhu iyyahum ma qad nasuhu min zalik. Allah Ta'ala menentukan ke atas semua makhluk, yakni hambanya, sejauh mana pahala atas perbuatan mereka, dan Allah ingin mengingatkan kepada mereka tentang apa yang mereka lupa, iaitu Allah akan mengingatkan kepada kita tentang segala amalan-amalan kita semasa atas dunia, daripada usia muda sehinggalah usia tua. Segala apa yang kita telah lakukan ataupun perbuatan kita atas dunia ini, sama ada semasa usia muda ataupun usia tua, tiba saat dihisab nanti Allah akan bentangkan segala perbuatan kita, sama ada perbuatan kita itu baik ataupun buruk. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuhu. Pada hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka yang telah mereka kerjakan. Maka dengan itu, tingkatkanlah amalan kebaikan kita, tingkatkanlah kualiti takwa kita kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang keempat, wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Bertakwalah kepada Allah dengan memelihara diri dari makanan yang diharamkan oleh Allah, sesungguhnya Allah maha cepat hitungan hisabnya. Jadi itulah serba sedikit ta'rif ataupun definisi Al-Hisab dari segi bahasa dan istilah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan membentangkan tentang bahagian atau jenis hisab.
Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mozaid Azman bin Muhammad Syukri, nombor metrik 19BI 01040. Okey, bahagian hisab yang pertama ialah hisab yasir ataupun hisab al-ardu. Hisab yasir wa huwa al-ardu fayashra' lil 'abdu an yad'u Allahumma hasibni hisaban yasira. Okey, hisab yang maksud yang kita boleh faham ialah hisab yang dipermudahkan kepada orang mukmin yang beriman kepada Allah dan sentiasa berdoa agar hisab ni dipermudahkan dengan menggunakan doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Okey, doa ini adalah daripada hadis Nabi SAW, di mana daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata dia pernah mendengar Nabi menggunakan doa ini ketika solat malamnya. Okey, itulah serba sedikit tentang bahagian yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Nafis Ilham bin Muhammad Zamri, 19 BI 01028 dari kelas BI 013A. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Al-Hisabu Munaqashah. Okey, hisab munaqashah iaitu hisab yang diperiksa secara bersungguh-sungguh. Fahas dakik baina hasanah wa sayyi'ah. Dan inilah orang panggil perhitungan hisab antara kebaikan dan juga keburukan. Sesetengah mengatakan bahawa hisab munaqashah ni khas untuk orang musyrikin dan juga untuk orang kafir. Akan tetapi ada juga sesetengah mengatakan bahawa hisab ini untuk orang yang tauhid, mengesahkan Allah, tapi kelakuan dosanya lagi banyak daripada amalan kebaikannya. Itu yang dimaksudkan dengan bukan sahaja untuk orang kafir dan juga untuk orang musyrikin. Sehingga ada dalil yang mengatakan mengenai hisab munaqashah. Dalil di sebelah kiri ini, qala Rasulullah man husiba uzziba, qalat Aisyah faqultu aw laysa yaqulu Allah ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira, qalat faqala innama zalikal ardu walakin ma nukishal hisaba yahlik. Barang siapa yang dihisab maka ia terseksa. Lalu Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang ringan? Maka Rasulullah pun menjawab, hal itu adalah al-arad. Namun barang siapa yang dimunaqashah hisabnya maka dia akan binasa. Okey, menurut Abdul Aziz, berdasarkan hisab secara keseluruhan, hisab al-arad dengan munaqashah ada 3 golongan, 3 lapisan, iaitu mereka akan memasuki syurga tanpa dihisab, tanpa dihitung, tanpa ada hukuman, tanpa menunjukkan mereka diazab. Contohnya seperti bayi yang baru dilahirkan tetapi meninggal dunia, macam tu lebih kurang. Yang kedua, dia orang Islam tetapi dia dikenakan perhitungan yang kecil, dia still masuk syurga tanpa ada kejahatan, tanpa ada hukuman. Yang ini kita panggil hisabul yasir. Dan yang ketiga, dia yang membincangkan perhitungan kemudian dia disiksa. Maksudnya kat sini dia telah dihisab hisab munaqashah. Bermakna golongan ini merupakan golongan-golongan orang kafir maupun orang-orang musyrikin dan sebagainya, dan setengah yang lain. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Untuk perbahasan yang seterusnya pula adalah berkaitan dengan 3 golongan yang pertama yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapakah mereka? Iaitu yang pertama sekali adalah ar-rajulu jam'ul Quran wa ta'limul Quran lil bashar, iaitu seseorang yang menghafal Al-Quran lalu mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Golongan yang kedua pula adalah asy-syakhsu allazi yu'ti sadaqatullah daiman, iaitu seseorang yang selalu memberi sedekah ke jalan Allah. Yang ketiga pula adalah syakhsu
maksud jahid fi sabilillah hatta qataltu, iaitu seseorang yang berjihad di jalan Allah lalu mati di jalan Allah. Ketiga-ketiga golongan ini adalah orang yang pertama yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Bila ditanya kepada mereka, mereka menjawab, aku melakukan perkara itu adalah hanya kerana Allah, tetapi Allah mengetahui isi hati mereka. Lalu Allah mengatakan, kazabtu, mereka menipu kerana mereka melakukan perkara-perkara tersebut hanyalah bukan kerana Allah. Maka mereka akan dicampakkan ke dalam neraka kerana bukan niatnya, bukan kerana Allah. Sekian. Saya Nazif Iskandar bin Abdullah 19 BI 01035. Baiklah, untuk tajuk saya iaitu Hikmatul Al-Hisab. Hikmah-hikmah wujudnya hari pembalasan ada 4 lah dalam slide ini. Yang pertamanya ialah Muqafatu al-muti' wa maqabatu al-asi, iaitu maksudnya memberi penghargaan kepada mereka yang taat, kepada mereka yang membuat perkara makruf, perkara kebaikan, dan juga menghukum orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang membuat perkara munkar, melakukan dosa kepada Allah SWT. Kedua, annahu la budda min wujud al-hisab hatta yaktasu lil mazlum minaz zalim. Maksudnya adalah perlu bagi orang-orang yang memerlukan untuk hadir di hari pembalasan agar orang yang ditindas dapat dinilai oleh penindas. Apa yang saya faham daripada ayat ini ialah orang yang menzalimi dan juga orang yang dizalim, kedua-duanya perlu hadir ataupun ada ketika hari pembalasan adalah untuk dinilai perbuatan-perbuatan mereka itu. Yang ketiga ialah muqafatul linnas al-yaumul qiyamah hasbu a'malahum bil jannah aw bin nar. Untuk hikmah ketiga ini lebih kurang dengan hikmah yang pertama. Maksudnya memberi ganjaran kepada manusia pada hari kiamat ataupun hari akhirat sesuai dengan perbuatan mereka dengan syurga ataupun neraka. Maksudnya Allah SWT memberi ganjaran kepada manusia yang membuat kebaikan ini dengan syurga, dan menghukum mereka yang melakukan kesalahan dengan neraka sebagai tempat terakhir mereka di hari akhirat nanti. Yang keempat ialah iqamatu al-hujjah wal burhan ala nas, iaitu menetapkan hujah dan bukti pada orang. Maksudnya setiap perkara yang kita lakukan adalah bukti pada hari kiamat nanti. Setiap perkara kebaikan ataupun perkara kejahatan, kezaliman yang kita buat akan dinilai dan juga dipertontonkan balik ketika di akhirat nanti supaya menjadi hujah dan bukti kepada semua. Wallahu a'lam. Okey, nama saya Muhammad Dizul Faris bin Dizul Halim. Yang terakhir saya akan menceritakan tentang ahamiyatu al-iman bil hisab, iaitu kepentingan beriman kepada al-hisab. Yang pertama, yadawama al-ibad ala injaz al-fara'id wal wajibat. Manusia akan berterusan memenuhi dan juga melakukan tanggungjawab dan tugasan mereka sewaktu mereka hidup. Seperti seorang Muslim memenuhi tuntutan rukun Islam, sebagai contoh memenuhi rukun haji ke, berpuasa di bulan Ramadan, ataupun mengamalkan amal makruf dan nahi munkar. Yang kedua, yakasirul al-ibad min a'mal al-birru wal ihsan. Kita sebagai hamba akan terikat kepada perbuatan kebaikan ataupun amalan dan kebajikan sewaktu kita masih hidup. Yang ketiga, yusari'ul al-ibad ila taubah kullama sadari minhu zambin aw maksiat. Sebagai seorang hamba akan bertaubat sejurus melakukan maksiat, kerana mereka tahu apa akibatnya kiranya mereka tidak melakukan taubat pada hari yaumul hisab, iaitu hari perhitungan. Yang keempat, yatma'in bihil mazlum ila anna haqqahu la yudayyi. Bagi mereka, masyarakat ataupun Muslim yang tertindas sewaktu mereka hidup, hak mereka akan ditegakkan, pasti akan ditegakkan pada yaumul hisab. Yang kelima dan yang terakhir, yuaddi ila intishar a'malul khair bainan nas wa ila taklil al-jaraim wal khusumat wal zulm, iaitu akan meningkatkan dan meluaskan amalan kebajikan di dunia ini, dan juga dalam pada masa yang sama akan mengurangkan perbuatan maksiat, jenayah dan juga ketidakadilan di dunia. Itu saja daripada kami.
Sekian, terima kasih.